السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat bersama-sama duduk sebentar untuk kita mengikuti dan mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih lagi berhubung dengan khabar ataupun berita tentang azab dan nikmat yang akan dilalui dan dirasakan oleh orang-orang yang beriman, sama ada dia berjaya ataupun tidak bergantung kepada amalan yang dilakukan di dunia. Dalam kuliah yang lepas kita telah sebut dan telah cerita kepada hadirin hadirat sekalian tentang beberapa bentuk azab yang disediakan oleh Allah apabila seseorang itu gagal di dalam fitnah kubur. Apabila manusia tewas tersungkur di pintu kubur, gagal untuk menjawab soalan yang ditanyakan kepada mereka, maka datanglah apa yang dinamakan dengan azab kubur. Pada pagi ini saya ingin menambah sedikit ulasan dan juga huraian yang telah kita sentuh dalam kuliah yang lepas, iaitu mungkin sebahagian kita sudah maklum, tetapi sebagai ingatan kembali dan juga maklumat baru bagi sebahagian kita, iaitu jika di sana adanya azab kubur, kita juga beriman adanya nikmat kubur. Jika seseorang itu gagal untuk menjawab soalan yang diajukan, yang ditanyakan, yang dinamakan dengan fitnah kubur, dia akan diberikan azab kubur. Bagaimana pula mereka yang berjaya lulus, diteguhkan, dikukuhkan, ditetapkan perkataan dan ucapan mereka untuk menjawab soalan kubur. Tentu di sana adanya bab yang kita panggil dan kita sebut seperti yang disebut oleh Nabi, nikmat kubur. Mudah-mudahan apabila kita mendengar hadis-hadis yang berhubung dengan azab dan nikmat kubur, ia memberikan terghib, galakkan, tarhib, ancaman kepada kita. Yang berhubung dengan nikmat, dia berbentuk targhib, satu motivasi, galakkan untuk kita menambahkan amalan, mengukuhkan iman dan sebagainya. Hadis-hadis yang berbentuk azab, siksa kubur, dia boleh menjadi tarhib, satu bentuk peringatan dan ancaman supaya kita beringat dalam kehidupan ini. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita dah baca hadis ni tapi kita ambil bahagian azab. Pagi ni kita ambil bahagian nikmat. Apabila seseorang hamba itu berjaya menjawab soalan yang ditanyakan
Seperti yang disebut dalam hadis, atahu malakani aswadan adraqan yuqalu li ahadihima. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah, Nabi kata, datang kepada si mati itu malakani aswadan azraqan, dua malaikat yang hitam kebiru-biruan. Aswad hitam, azraq biru. Datang dua malaikat, malakani, malak satu malaikat, malakani dua malaikat, malaikah malaikat jama'. Datang dua malaikat yang wajah mereka, penampilan mereka, kulit mereka ataupun sifat mereka itu hitam kebiru-biruan, menakutkan. Lalu ditanya, Munkar dan Nakir ni lah soalan-soalan yang telah kita sebut dalam kuliah yang lepas. Menariknya, apabila dia boleh jawab soalan tersebut, fayaqulani, maka berkatalah dua malaikat tadi yang datang untuk bertanya kepada kita, qad kunna na'lamu annaka taqulu hadha. Ini ada dalam hadis-hadis yang telah kita baca. Malaikat kata, sesungguhnya kunna adalah kami, na'lamu annaka taqulu hadha, engkau akan boleh menjawab, engkau akan boleh menjawab apa yang kami tanya. Na'lam, kami tahu bahawa engkau boleh menjawab. Tapi soalan ini tetap ditanyakan untuk mengembirakan dan menambah kegembiraan bagi orang yang beriman. Dia tahu dia boleh jawab, malaikat tanya, dan malaikat tahu kata dia boleh jawab. Malaikat kata, sesungguhnya kami mengetahui bahawa engkau memang akan menyebut dan menjawab apa yang kami tanya. Berikutnya, setelah selesai fitnah kubur itu, thumma yafsahu lahu fi qabrihi 70 dhira'a fi 70, thumma yunawwiru lahu fih, thumma yuqalu lahu nam. Apa maksudnya? Setelah dia berjaya menjawab soalan, fitnah, ujian, dugaan yang dilontarkan, yang diuji, yang ditanyakan oleh malaikat tadi ni, setelah malaikat mengakui apa yang ditanya itu, yafsah lahu, maka diluaskan, dilapangkan kuburnya 70 hasta. Jadi maksudnya salah satu daripada bentuk nikmat kubur, kubur itu diluaskan, dilapangkan. Yafsah 70 hasta. Di kalangan ulama menyebut bahawa antaranya Al-Mubarak Furi yang mensyarahkan hadis-hadis di dalam Sunan At-Tirmidzi. Kalau tuan-tuan pernah dengar Fathul Bari, itu kitab yang mensyarahkan, yang menghuraikan, yang menjelaskan hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari. Hadis-hadis dalam Sahih Bukhari ini disyarahkan, dihuraikan dalam kitab Fathul Bari oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani mensyarahkan hadis itu
dalam kitab dia Fathul Bari. Kalau Sahih Muslim yang ditulis oleh Al-Imam Muslim, yang mensyarahkan hadis-hadis dalam Sahih Muslim ni orang lain pula, iaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Nama kitabnya Al-Minhaj, syarah kepada Sahih Muslim. Pasal dalam Sahih Muslim tu ada hadis tapi tak ada huraian, tak ada syarahan. Mari ulama mensyarahkan hadis dalam Sahih Muslim. An-Nawawi antaranya. Yang Sahih Bukhari tadi Ibnu Hajar. Nama kitab Fathul Bari. Kalau orang tanya Fathul Bari tu kitab apa? Kitab yang syarah hadis-hadis yang duduk dalam Sahih Bukhari. Jadi hadis yang kita baca ni diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Jadi siapa pula yang mensyarahkan hadis-hadis dalam kitab At-Tirmidzi ni? Secara mudah nak faham lah, iaitu Al-Mubarakfuri. Nama kitab dia Tuhfatul Ahwazi, mensyarahkan hadis-hadis dalam buku Sunan At-Tirmidzi. Jadi bila kita baca hadis kena baca syarah. Syarah tu duduk dalam kitab-kitab syarah ni lah. Kalau Abu Dawud umpamanya, Sunan Abu Dawud, yang mensyarahkan hadis-hadis dia tu kitabnya Aunul Ma'bud. Jadi bila baca hadis ni, di mana nak tengok huraian dia? Ada ulama-ulama yang datang khidmat mensyarahkan hadis ni. Baik. Jadi antaranya Al-Mubarakfuri menyebut, disebut dilapangkan 70 hasta zira'ah, 70 hasta dengan maksudnya apa dia? Iaitu mubalaghah. Nak bagi tahu kata luas. Dia bukan angka tu sangat. Tetapi nak menggambarkan diluaskan, dilapangkan kuburnya. Jadi tuan-tuan tak payahlah lagi balik pergi duk ukur kubur pula. Kan? Pergi duk tarik tali tip, cuba hang tarik tengok luih mana? 70 hasta. Kan? Tak perlu. Demikian yang disebut oleh Al-Imam Al-Mubarakfuri. Dia kata nak bagi taunya satu mubalaghah. Mubalaghah ni satu benda yang hyperbola, yang bersangatan. Nak habaq kata besar. Macam kita lah dalam bahasa kita, kan? Nak cerita kata besar, benda tu taklah besar sangat, tapi cara dia cerita tu sakan, dahsyat lah. Dia kata hang pergi mana? Dia kata aku baru balik daripada orang duk pisiam, baru balik pada hadnya. Besar lah. Ketam dia. Besar mana? Kira kepala duk meja ni, ekor duk ujung tu. Kita pun dengar sakan lah. Taklah besar sangat, tapi dia nak habaq tu besar, kan? Yang pentingnya poin dia apa? Diluaskan. So salah satu daripada nikmat kubur diluaskan. Jadi lawan kepada nikmat apa dia? Azab. Kalau nikmat diluaskan, azab disempitkan. Itu cara kita faham, kan? Sebab itu dalam hadis kita akan jumpa, telah pun kita baca dan telah pun kita huraikan, bertembung di antara dua tulang rusuk ni, dia bertembung sehingga apa? Patah, menikam dan sebagainya, remuk dan hancur, kan? Itu apa yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, ini sebagai ringkasan ulang kaji lah. Yang kedua juga dalam hadis yang kita dah baca, kerana kita dah berada di penghujung tajuk ataupun bab, kita buat revision, ulang kaji balik. Nikmat yang kedua yang bakal insya-Allah Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita semua, doa tuan-tuan,
Tadi pun tuan-tuan doa kan, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr. Sekiranya tuan-tuan dan saya selamat daripada azab kubur, diberikan kepada kita nikmat, nombor satu diluaskan kuburnya, yang kedua Allah Azza wa Jal akan membuka dan memperlihatkan kepada kita, dia akan tunjuk kepada kita pada waktu pagi dan pada waktu petang syurga yang kita akan masuk. Tuan-tuan akan dapat melihat, menonton, nampak syurga yang tuan-tuan akan masuk. Berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, inna ahadakum, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar, sesungguhnya salah seorang daripada kamu idza mata, apabila telah mati dia, urida diperlihatkan. Nabi kata bila kamu mati, Allah Ta'ala akan memperlihatkan kepada kamu, membuka kepada kamu maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi, pada waktu ghadah, pagi dan petang, apa dia? Iaitu tempat duduknya daripada syurga, jika dia daripada kalangan ahli syurga. Hatta yab'athaka Allahu yawmal qiyamah, sehinggalah dia dibangkitkan pada hari kiamat. Tuan-tuan, kita nak masuk tak boleh lagi, pasal syurga dan neraka ni dia berada pada alam yang terakhir, akhirat. Setelah kita ditimbang, dihisap, melalui titian sirat dan sebagainya, baru kita masuk. Tapi sekarang ni kita berada pada alam pertengahan, persinggahan, iaitu barzakh. Cuma Allah Subhanahu wa taala urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi, maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepadanya pada setiap pagi dan petang, pagi sekali, petang sekali, tunjuk ini syurga. Tuan-tuan, melihat syurga sudah menjadi satu nikmat. Kita tak boleh masuk, kita boleh tengok pun nikmat dah. Dalam dunia ni, macam selalu saya sebut nak bagi faham, banyak benda yang kita tak boleh sampai, kita tak boleh nak pi, tak pi lagi, tapi boleh tengok pun seronok tak sangka dah. Syok macam sampai dah tu, kan? Kita tengok orang pergi satu tempat, pergi pulau tu, pergi pulau ni, kita teringin nak pi, mungkin kekangan masa, waktu dan sebagainya, kita tak boleh pi, tapi perasaan seronok, tahu seronok boleh tengok tu. Tu baru melihat dunia, belum melihat syurga yang kita tahu kita akan masuk. Nampak? Hadirin mukminin, okey. Kata Ibnu Hajar, pasal Ibnu Hajar bukan Mubarak Furi. Tadi Mubarak Furi pasal Tirmizi, yang ni Bukhari. Bila Bukhari, berkata Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, andaian yang dikehendaki maksud pagi dan petang itu iaitu sekali pada waktu pagi, sekali pada waktu petang. Maknanya kita akan tengok syurga tempat kita nak masuk. Maq'aduhu, maq'ad ni maksudnya Allah tunjuk, ni tempat hang nak masuk. Dia buka sekali pagi, dia buka sekali petang. Kita tuan-tuan, bila kita seronok, kalau kita fikir lah, tengok pagi cukup lah, petang pun sama juga, waktu juga. Dah. Kadang-kadang tuan-tuan nak pergi satu tempat kan, nak pergi Mekah, contohlah nak pergi Mekah, kita ambil Mekah lah, nak pergi Mekah kan, orang yang nak pergi Mekah umrah ke haji ke, sebelum betul-betul nak bertolak berangkat pergi tu, dah beberapa puluh kali dia tengok kan, tengok video, tengok gambar, search kan,
Lepas tu orang duk mari hantar gambar-gambar yang orang dah pergi share, kongsi, kan? Hadirin mukminin, kita dalam kehidupan ni, dunia hari ni orang berkongsi kehidupan lah di Facebook, di Instagram, TikTok, media sosial. Di kalangan para ulama, mereka berbeza pendapat. Ulama-ulama mutaakhirin, ulama-ulama muasir, moden. Pasal isu ni isu moden lah. Apa hukum kita expose, dedahkan kita punya kehidupan ni? Pi makan tang mana kita tangkap gambar buh, pi bercuti mana-mana kita tangkap buh. Secara jujurnya lah, secara jujurnya, di kalangan ilmuwan yang bincang tajuk ni, mereka berbeza pendapat tentang hukum kita tayang kehidupan ni. Di atas hujah-hujah yang kalau kita tengok, sakan juga. Pandangan yang pertama, mereka tak benarkan untuk kita tayang. Kita pergi makan tang mana, pergi berjalan tang mana, kita beli kereta baru ke apa ke. Kerana bagi mereka, alasan-alasan dia banyak ah. Satu, dia mendatangkan hasad. Dalil dia apa? Allah Azza wa Jal cerita tentang Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Nabi Allah Yusuf alaihi salam, dia cerita dekat bapa dia, bintang bulan sujud kepada dia. Bapa dia kata apa? Don't tell your brother, jangan bagi tahu dekat abang-abang. Simpan nikmat itu, kelebihan itu, cerita itu, kerana ia boleh, syaitan boleh buat. So dia tak bagi tunjuk, dia tak bagi cerita. Ni saya nak baca pandangan-pandangan yang ada ni lah, tuan-tuan dengar lah. Dia kata, pidah aku duk tunjuk, nanti lu salah, baru satu pandangan. So dia bawa lagi hujah-hujah yang lain. Dia kata, pasal apa kita tak boleh makan di atas pinggan emas? Kita tak, pinggan ni tak boleh daripada emas. Salah satu alasan kenapa kita tak boleh makan di atas pinggan emas, kerana ia boleh menghancurkan, dia boleh menyedihkan, dia boleh perasaan orang miskin, sensitif. Kami nak makan pun tak ada, dia boleh pergi makan atas pinggan emas. Ulama kata kita tak boleh makan atas pinggan emas tu sebab bila kita makan atas pinggan emas itu, orang miskin akan rasa sedih, orang miskin akan rasa terhina, orang miskin akan rasa hati dia akan rasa hancur. Kenapa? Kerana begitu hebatnya depa, begitu lekehnya kita. Maka apabila kita expose, dedahkan, tayang, tunjuk, kita pergi bercuti mana, kita beli kereta baru, beli rumah baru, bini baru. Tapi bini baru orang jarang tayang. Benda-benda baru ni, apa maksudnya? Sat lagi hok yang tak boleh pi, dia sedih. Nampak? Dia sedih, dia tak boleh pi. Jadi benda tu menyedihkan sebahagian orang. Kita tambahlah Palestin, tuan-tuan pergi makan ikan bakar, tangkap gambar ikan bakar, tangkap gambar udang, duk tokok udang, dalam keadaan orang Palestin tak boleh makan. Contoh. Jadi hal-hal itu tidak ada sensitivity. Kan, dalam keadaan orang Islam dibunuh, dibantai, dibom, disembelih,
Dilanyak kita pula. Hari ni makan apa, esok makan apa, petang makan apa. Di mana kita punya sensitivity? Demikianlah hal lain, ramai lagi orang susah apa semua, tidur tepi jalan apa semua, kita pergi habaq kita. Banyaklah lagi hujah-hujah saya nak cerita tu. So saya habaq ni adil, to be fair. Pandangan pertama kata tak boleh. Hatta pergi Mekah pun tak boleh. Duk pergi Mekah duk nak tangkap gamak, pak tak boleh. Okey? Itu pandangan yang pertama. Al-qaulu tsani, pandangan yang kedua, dia kata boleh. Boleh. Apa hujah dia? Hujah dia yang pertama, Allah Azza wa Jal suruh kita cerita, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Perintah, fahaddith, ceritakan apa sahaja nikmat yang Allah Azza wa Jal bagi kepada kamu. Ceritakan ni dalam, kita boleh faham dalam banyak bentuk. Satu, ceritakan macam mana kita jumpa dengan Tok Imam saya baru balik ni, cerita dia lah. Satu lagi, penceritaan melalui kita kongsi gambar pun cerita juga. Ada hadis yang sebut kata apa, walaupun ada pertikaian hadis ni, dia kata apa? At-tahadduts bin ni'mah, menceritakan nikmat. Tuan-tuan share nikmat. Tuan-tuan dapat satu nikmat lah tu, boleh makan, boleh pergi berjalan, boleh pergi Mekah, boleh beli rumah baru, kereta baru, apa semua tu nikmat. Bila tuan-tuan get something from Allah, nikmat, tuan-tuan cerita, kongsi, itu tanda syukur. At-tahadduts bin ni'mah, syukur. Ada riwayat sebut. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi SAW jumpa satu orang lelaki, pakaian dia lekeh, selekeh. Nabi tanya, ada duit? Ada. Mari mana duit? Jual lembu, jual kambing, meniaga. Oh, duit banyak lah, orang kaya lah kan. Orang kaya pakai macam orang kaya lah. Nabi kata orang kaya ni pakai macam orang kaya lah. Artinya apa? Nabi kata Allah suka melihat hambanya menzahirkan nikmat yang dia bagi. Allah bila dia bagi sesuatu, dia bagi harta dekat kamu, dia bagi duit kat kamu, dia bagi satu nikmat, Allah suka hampa guna nikmat tu dan hampa show off. Orang putih kata show off, tunjuklah nikmat tu. Pasal hang ni bukan duit banyak, harta banyak, tolak daripada tanah orang, tanah hang semua. Tapi aku tengok pasal yang hang pakai teruk sangat, terkoyak sana terkoyak sini. Aku tak mau riak. Yang ni bukan riak, yang ni dia panggil kedekut. So pasal tu tuan-tuan, kalau ada orang dia pakaian dia biasa sangat, tapi tang makan dia, jangan. Makan dia kalau tak ada udang kara, dia tak makan. Tak apalah dia nak. Janganlah duit banyak. Duit laki saya memang banyak ustaz. Tapi kalau beli ikan pun beli hok. Kalau dia nak pi pasar tani, dia akan pi hok masa nak tutup tu. Biasanya pukul 12, pukul 1 tu kebanyakannya ambil sajalah. Kan? Jadi saya tak pernah pi sepanjang 20 tahun kahwin dengan dia, tak pernah pi pasar tani awal. Semua pi pasar tani sayur. Bila pi air sayur, ikan pun bila kita tekan tepi ni, jari tembus pergi belah ni. Faham? So, apa pandangan ahli majlis fatwa sekalian? Boleh tunjuk ke tak boleh tunjuk? Hujah dah bentang lah ni, dalil dah bentang lah. Maka apa yang disebut oleh para ulama secara conclusionnya, to compromise, untuk kita nak kompromi dua pandangan ini, dia bergantung kepada maksud, tujuan, niat, your intention. Apa sebab tuan-tuan nak tunjuk? Akhirnya dia balik ke situ. Dan kita tak boleh nilai niat orang. Satu orang dia pergi Mekah, dia tangkap gambar untuk motivate orang pergi. Dia kata, "Mailah, alhamdulillah, seronok. Hang tengok aku.
Ada tau depa cerita kawan depa ni memang kacang hantu. Hantu pun tak kacang macam dia. Dapat pi Mekah percuma. Depa ni pun gen haprak ni juga. Jenis macam-macam dosa lah. Dia kata macam ni. Kita tunggu tengok dulu dia pi jadi lagu mana. Mau kalau dia pi balik elok, kita pi pula lepas ni. Tuan-tuan faham tak? Pasal dia ni pun sama naik. Kalau dia yang lagi teruk pada kita pun pi balik mai okey, kira kalau kita pi tak apa. Tapi kalau dia pi sana kasut hilang, Mekah tak nampak, Kaabah tak nampak, tawaf pun tak, pusing tang lain, orang suruh tang lain, kita jangan duk pi. Tuan-tuan faham? Kadang-kadang ada orang dia kata dia punya tunggu takut. So kadang-kadang bila kita pergi Mekah, orang yang tak teringin nak pergi Mekah, dia tengok gambar kita. Ui, seronok juga no. Ui, best kan? So tuan-tuan dapat pahala. Sekadar nak kongsi syukur. Benda tu semua dia balik pada niat lah. So terpulang pada tuan-tuan kan? Cuma saya nak ceritanya, kita boleh tengok pun kadang-kadang syok lah. Tak boleh pi tapi boleh tengok orang pi pun kita syok kan? Cuma tuan-tuan jangan kena kontrol lah, jangan hasad. Menunjuk doa baik terbang jatuh. Tak boleh lah macam tu kan? Kadang-kadang bila dia dengki dia geram tu dia kan? Oh, seronok sangat kan? Bahayalah. Lastnya, kita tak boleh nak kawal apa orang fikir dan apa orang nak fikir tentang kita, kita tak boleh kontrol. Kita tak boleh buat semua orang tengok kita seronok, tak boleh. Akan ada orang tak suka, ada. Jadi kalau tuan-tuan kata tak boleh tunjuk nikmat, kita semua esok mai jalan kaki, tu imam buat mai jalan kaki, sekejap lagi naik motor riak pula. Jadi semua nikmat kita simpan dalam rumah, bungkus, jangan nak tunjuk ke orang kan? Kereta baru tu imam, astagfirullahalazim, astagfirullah, balik simpan, tak naik dah tu imam. Saya mai hari tu ada orang puji, saya takut riak. Ini semua tuan-tuan dia balik. Jadi saya dalam hal ni no comment, cuma padan patut lah kan, padan patut no? Baik. So yang kedua tadi apa dia? Yang pertama luas, yang kedua ditunjukkan kepadanya tempatnya di syurga dan tempatnya di neraka. Yang syurga ni nikmat lah. Okey. Baik. Yang ketiga, diberikan wangi-wangian dan haruman langsung daripada bau-bauan syurga. Yang ketiga, dia mendapat bau-bauan dan haruman daripada syurga. Dan tuan-tuan, bukan maksud dia yang tuan-tuan kata wangi-wangi syurga ni bila tuan-tuan lalu kok kubur, wangi. Yang tu bukan wangi lain ya. Tuan-tuan kalau lalu kubur wangi, baik tuan-tuan jalan laju kah? Yang ni wangi lain. Tapi saya nak cerita ni, yang ni dirasai oleh ahli kubur kan? Nabi SAW sebut, di antara yang dalam sebutlah hadis ni, dia kata apa? Nampak? Dia kata fayunadi munadin minas sama' an sadaqa abdi faafrishuhu minal jannah. Lalu selepas dia dah jawab semua soalan-soalan tu, maka Allah Azza wa Jal menyebut, diseru daripada seruan daripada langit, buka untuknya dia melihat syurga. Wa albisuhu minal jannah, pakaikan pakaiannya daripada syurga. Waftahu lahu baban minal jannah, buka pintu untuk dia melihat syurga. Fayati min ruhiha wa tibiha, bila dibuka pintu syurga untuk dia tengok tu, keluar daripada syurga itu rauhiha wa tibiha, haruman dan wangian syurga. Nampak? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Okey? Baik.
Berikutnya, apa lagi yang boleh kita ambil ataupun kita sebut tentang nikmat kubur? Okey. Dalam hadis yang pertama tadi, tuan-tuan dengar tak? Selepas dilapangkan kubur, diberikan cahaya, dikatakan apa pada dia? Tidurlah. Jadi salah satu daripada nikmat kubur, kita seakan-akan orang yang sedang tidur. Orang yang tidur ni, dia tak rasa penat, dia tak rasa letih, dia tak rasa lama, dia tak rasa susah. Betul tak? Tuan-tuan naik kereta, naik bas, naik kapal terbang, lena. Sedap-sedap orang habaq kata nak berhenti dah. Kan? Kalau naik kereta api tu, kalau tuan-tuan naik kereta api, naik kapal terbang kot tak ada lena kan. Tapi kalau naik kereta api tu dah lah lena. Dia main gerak. Kita naik daripada KL tu, dia akan gerak lah ikut stesen kan. Kereta api ni dia kena gerak, pasal kalau tidak padang besar kan. Dia akan tulis lah, kerusi ni turun di Arau, kerusi ni turun padang besar, kerusi ni turun Luk Start. Jadi bila sampai atas stesen, dia akan main gerak. Kalau takat dia habang tu, next station Arau, next station Arau, tak ada nak mangkit lah. Silap-silap pula, celik-celik pula balik pi KL Central. Dia kata tak bergerak lagi kereta api ni. Tak bergerak apa lagi Pak Cik. Patah balik mai dah. Kan? Jangan main-main bas dulu pun kan. Duk naik pasal pergi Kuala Lumpur tu sedap-sedap nak turun di KL Central apa, dia turun di Pudu Raya apa semua boleh lajak pergi sana. Bas bukan dia tahu dia gerak dia berhenti situ, kena turun ambil bas lain pula patah balik kan. Jadi nak ceritanya orang yang dapat nikmat kubur, dia seperti tidur. Tuan-tuan, kadang-kadang kita terfikir lama tu nak duduk dalam tu kan, tu macam mana perasaan dia, rasa dia, roh kita tu seperti orang yang tidur. Macam tuan-tuan duk tidur malam kuliah subuh kan, saya kuliah subuh sebagian duk tidur. Lepas tu sekali lagi Tok Imam mak ni jom makan nasi. Oi, habis dah kuliah subuh. Kan, dia tak rasa kan. Kan macam itulah. Kata kat aku lah tu ustaz tu. Tak bukan kata, buat contoh. Kan, buat contoh. Baik. Jadi dalam ayat ni dia kata kita tak rasa, kerana seolah-olah kita berada di dalam tidur. Dalam riwayat yang lain dia kata tidur yang seumpama malam pertama. Nampak? Okey. Baik, last saya nak sebut kepada tuan-tuan tentang satu isu yang berkaitan dengan nikmat dan azab kubur ni. Soalan yang ditimbulkan, yang juga kita barangkali tertanya-tanya, apa dia? Azab ni once bila dia dah mula kena, dia kena ni sampai bila? Sebab dalam hadis yang kita baca tadi, kita nak relate dengan hadis tadi, hatta yab'atsakallah, sehingga Allah membangkitkan kamu. So, berapa lama adakah di sana azab yang ditangguhkan, diberhentikan, ataupun dia berlangsung tanpa henti sampai pada hari ditiupnya sangkakala? Maka ini kadang-kadang timbul isu ini. Kita tengok. Dalam hal ini ulama menyebut beberapa dalil. Satu, bagi orang-orang kafir. Ni secara ringkaslah ni. Kita nak tangguhkan kelas kita ni, saya bawa secara ringkas tanpa kita perlu perbahasan yang panjang. Nombor satu, bagi orang-orang yang kafir, azab mereka akan terus berlangsung sehingga hari kiamat, yakni ditiupnya sangkakala dan disambung di hari akhirat. Dia masuk je dalam kubur tu, terus start azab tu sampai tiupan sangkakala yang pertama. Berdasarkan di dalam surah Al-Qamar ayat 38.
Surah Al-Qamar ayat 38, walaqad sabbahhum bukratan adzabun mustaqir. Dan sesungguhnya pada esok hari mereka akan ditimpa azab yang kekal. Baik. Adapun bagi orang-orang muslim, mukmin, orang Islam, orang kafir tadi clear, sampai kiamat. Dah lepas kiamat tu dia sambung lagi di akhirat esok. Masuklah neraka tu sampai bila? Allahu akbar wal a'yadu billah. Kita minta tuan-tuan, Allahumma ahina bil iman wa amitna bil iman. Matikan kita di dalam iman, hidupkan kita dalam iman. Wahsyurna bil iman, himpunkan kita di kalangan orang-orang beriman. Tak ada kesudahan azab bagi orang bukan Islam, kafir di sisi kita. Baik. Manakala orang Islam, orang Islam kan, yang pertama ada juga yang diazab sehingga kiamat. Ada. Itu yang pertama. Dalilnya banyaklah. Antaranya Nabi SAW sebut dalam hadis yang panjang yang kita baca tu, yang Nabi berjalan dengan dua malaikat tu, fayusna'u bihi ila yaumal qiyamah. Orang yang tak semayang hempuk dengan batu, orang yang berbohong dikoyak mulut dia, orang yang makan riba berenang dalam sungai darah, apa lagi, orang yang berzina dibakar. Azab-azab itu Nabi SAW kata fayusna'u bihi ila yaumil qiyamah, diazab, dilakukan hal itu kepada mereka sehingga kiamat. So hadis ini menunjukkan sampai kiamat, tanpa ada pengecualian. Hari Jumaat ke, hari Khamis ke, hari Sabtu ke, bulan puasa ke, bulan raya ke, always. Kan? Dalam riwayat yang lain dia kata yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah, dilakukan, artinya diazab sehingga hari kiamat. Nampak? So itu apa? Bagi kes yang pertama. Kes yang kedua, kes yang kedua, diringankan, diberhentikan. Ada yang diringankan dan ada yang diberhentikan terus. Ada. Antaranya orang-orang yang mendapat doa daripada orang hidup dan ada kebaikan yang dia lakukan, seperti mana dalam hadis Nabi pernah melalui dua kubur, kemudian Nabi pacak pelepah tamar. Hadis ni selalu tuan-tuan dengar. Cuma Nabi kata apa? Nampak? Nabi kata la'allahu yukhaffif anhuma ma lam yaybasa. Jadi selama mana pokok itu masih lagi tidak kering, maka Allah akan menangguhkan dan meringankan azab mereka. So ada penangguhan dan peringanan. Dan ada juga orang yang selamat dengan doa istighfar daripada orang hidup. Jadi di sisi kita Ahlus Sunnati wal Jamaah, adanya ruang untuk diringankan dan ditangguhkan bagi mereka yang mendapat syafaat dan juga doa daripada orang yang hidup. Jadi kalau tuan-tuan tanya azab ni sampai bila? Sampai kiamat. Adakah boleh diringankan, boleh dibantu, boleh ditamatkan, boleh ditangguh? Ada, dengan amalan-amalan yang disebutkan tadi. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, kita masih belum terlambat. Tuan-tuan masih ada ruang dan peluang yang besar. Pastikan kita termasuk daripada mereka yang mendapat nikmat kubur. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.